Yang berhormat Dr. Zulkifli bin Ahmad. Tuan Sri, soalan saya nombor 8. Menteri sila. Tuan Ketua, pada tahun 2007, aliran keluar pelaburan langsung asing ialah sebanyak 307 juta ringgit Malaysia. Ini melibatkan 4 buah syarikat milik asing yang membuat keputusan untuk berpindah ke satu ialah Thailand, keduanya ialah ke Vietnam, dan 2 buah syarikat lagi ialah ke negara China. Faktor-faktor yang telah menyebabkan pemindahan itu ialah antara lain ialah penurunan permintaan bagi hasil produk yang mereka keluarkan di pasaran domestik. Keduanya ialah kerana syarikat tersebut ingin mengambil kesempatan daripada kos buruh yang dikatakan lebih rendah di negeri penerima. Dan ketiganya ialah kenaikan kos operasi syarikat di Malaysia. Bidang-bidang yang terlibat ialah dalam sektor tekstil 2 buah syarikat, sektor kaca 1, dan di dalam sektor elektronik 1. Sila. Terima kasih. Terima kasih Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tentunya Yang Berhormat Menteri sedar bahawa negara hanya mampu mendapat FDI dalam laporan Investment Brief UN Conference of Trade dan Development UNCTAD 2007 hanya sekadar 1.7% daripada seluruh FDI yang masuk ke negara Asia. 1.7% yang masuk lebih kurang 550 bilion USD. Mutakhir ini kita mendengar kerajaan lebih mementingkan pertumbuhan GDP KDNK yang dipacu oleh domestically driven, ya, termasuklah swasta dan juga government spending G factor dalam GDP. Apakah ini pengakuan bahawa kita sudah lagi tidak mampu, ya, menyaingi negara-negara khususnya seperti China dan India, dan hari ini Vietnam dan Thailand? Soalan tambahan saya, Yang Di-Pertua, pada tahun 2006 UNCTAD juga meletakkan Malaysia di tangga 62, jatuh 56 tangga berbanding 1995. Dan dalam kajian yang dibuat oleh Bank Dunia, ini soalannya, dalam kajian yang dibuat oleh Bank Dunia, ya, kajian yang juga diakui oleh UBS dan juga French International Institute, menunjukkan bahawa antara 2 faktor utama yang menyebabkan sedemikian, di samping apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, adalah beban perundangan, ease of doing business index dengan izin, dan juga kekurangan buruh mahir dan separa mahir. Dalam faktor yang kedua, sebentar tadi yang saya sebutkan, apakah langkah-langkah konkret yang telah dilakukan bagi mengatasi kelemahan kedatangan FDI ini? Dan apakah kita sedang menyaksikan satu keadaan yang lebih parah dalam masa yang terdekat ini, khususnya kerana kita sudah kehilangan daya saing ataupun competitiveness dengan izin? Terima kasih. Tuan Ketua, mungkin apa yang telah pun dicatatkan oleh Yang Berhormat tadi adalah laporan daripada pihak Badan Antarabangsa. Di samping beberapa fakta-fakta yang dinyatakan tadi, kononnya sudah berlaku peralihan pelaburan kita ke negara-negara asing seperti di China ataupun di India, di Vietnam ataupun di Thailand. Sebenarnya daripada angka yang disebutkan tadi, kita mempunyai angka kita yang terkini. Kalau kita sebutkan sebagai contoh, pada tahun yang lepas, jumlah pelaburan yang diterima oleh Malaysia adalah 59.9 bilion. Dan pada Januari hingga April tahun 2008 saja, iaitu untuk suku tahun 2008 ini sudah menjangkau 23.9 bilion, dan kita jangka pada tahun ini akan lebih daripada yang kita terima pada tahun 2007. Dan angka-angka ini menunjukkan peningkatan, tidak penurunan. Ini kadang-kadang ada perbezaan, Yang Berhormat,
apa yang dilaporkan di peringkat sana dengan kenyataan yang kita keluarkan di sini. Jadi fakta yang dikeluarkan oleh MITI ini seharusnya dianggap sebagai fakta yang rasmi. Dan walaupun dikatakan tadi mereka keluar di sana ialah kerana ada tarikan-tarikan tertentu, sebagai contoh ke negara China, dikatakan kerana adanya kemudahan-kemudahan seperti tenaga kerja yang dikatakan jauh lebih murah. Saya juga boleh membuktikan beberapa buah syarikat yang sudah berhijrah ke sana mengambil keputusan untuk pulang semula, termasuklah ke Pulau Pinang sebagai contoh, ya. Kerana mereka melihat bahawa walaupun kos buruh agak murah, tetapi banyak kos-kos yang nyata dan tidak nyata yang jauh lebih tinggi daripada Malaysia. Keduanya ialah kerana soal logistik dan infrastruktur yang tidak selengkap di Malaysia. Yang ini waktu perkiraan mereka di peringkat awal tidak jelas, tetapi bila sudah ada ditempatkan di sana, maka kos-kos ini jauh lebih besar daripada apa yang mereka jangkakan peringkat awal. Saya bagikan satu contoh, Tuan Ketua, syarikat Dyson yang mengeluarkan vacuum cleaner yang terbesar di dunia, menempatkan operasi ini di Johor, dan pihak Ketua Eksekutif datang menjumpa saya sebulan yang lalu menyatakan mereka terpaksa tutup operasi di Nanjing di China dan membesarkan operasi mereka di Johor. Dan ini membuktikan bahawa antara sebab ialah kerana ada tarikan yang agak lebih kuat. Walaupun dilihat secara zahirnya banyak pelaburan masuk ke sana, tetapi sebahagian besar sudah merasa beban kos yang jauh lebih tinggi. Pejabat kita yang bertempat di negara China, Maida sebagai contoh, telah mengenal pasti hampir 300 buah syarikat-syarikat Korea yang sudah pun melabur di negara China, membuat fikiran kedua untuk berhijrah ke tempat-tempat lain, Vietnam, Malaysia dan lain-lain lagi. Jadi saya ingin nak menyatakan sini, Tuan Ketua, dengan inisiatif yang telah pun kita ambil untuk nak mengekalkan tahap apa yang disebutkan attraction kita, penarikan minat pelabuhan asing, kita telah pun mengambil beberapa inisiatif. Bagaimana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, sama ada kita dapat mengurangkan lagi kos membuat perniagaan di dalam negara kita, apa dengan izin cost of doing business. Dan inisiatif ini telah pun kita mulakan apabila kerajaan bersetuju untuk menubuhkan pemudah, iaitu sebuah jawatan kuasa tertinggi yang difungsikan oleh wakil daripada pihak swasta dan juga pihak kerajaan yang dipimpin oleh Ketua Setiausaha Negara. Banyak perakuan yang telah dibuat dan saya kira kesemuanya dapat membantu mempercepatkan proses, bukan setakat kelulusan, tetapi kos untuk menguruskan urusan-urusan perdagangan, kelesen, untuk mendapatkan bahan-bahan mentah, penurunan duty-duty bagi barang-barang yang diperlukan sebagai intermediate goods dengan izin. Jadi inisiatif ini kita masih buat. Di samping itu kita juga menawarkan apa yang kita panggil customized incentive. Insentif tertentu untuk pelaburan-pelaburan besar di bawah jawatan kuasa kabinet yang dipimpin oleh Timbalan Perdana Menteri. Jadi kesemua ini sudah pun kita ambil kira, dan saya kira dengan inisiatif ini saya tidak rasa begitu bimbang kalau dengan sebab itu Malaysia sudah lagi tidak menjadi tempat yang menarik untuk pelaburan asing, dan inisiatif ini akan kita teruskan, Tuan Ketua.